Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi saya telah berjanji saya akan membuat satu live khas, dan live malam ini agak menarik dan merupakan lebih kepada liputan menyeluruh apa yang telah saya bincangkan semenjak pilihan raya umum ke-15 berakhir. Dan spesifiknya saya ingin menyentuh berhubung dengan temberang Zaid Hamidi, Anwar Ibrahim yang memang cukup mudah dikesan, dan saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana saya mengesannya. Jadi live ini juga akan menyentuh apa yang telah saya dedahkan berhubung dengan isu majoriti. Siapa yang ada majoriti, siapa yang tidak ada majoriti, siapa yang bercakap benar, siapa yang bercakap bohong. Saya juga akan simpulkan apa yang telah saya bincang dari sudut perlembagaan UMNO, perlembagaan persekutuan, dan khususnya berkenaan dengan live saya tadi bersama Muhammad Hanif Katri Abdullah, di mana kami juga telah membincangkan apa orang kata, kesahihan kenyataan-kenyataan Zaid Hamidi, dan bolehkah MP UMNO membuat keputusan untuk menyokong Muhyiddin, apa natijahnya, semua bagaimana Zaid bohong, semua ni akan saya rumuskan. Jadi pertama sekali kita bermula dengan press conference ataupun sidang media yang diadakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas PRU ke-15. Jadi di situ Anwar berkata dia ada sokongan majoriti, dia memang ada sah. Bila reporter tanya, Muhyiddin kata Muhyiddin memberi bayangan, tak siap saya, dia ada sokongan atau dia nak bincang ke apa. Anwar perlekeh, dia berseloloh, dia memang memberi gambaran kepada reporter dia sah memiliki majoriti, dan dia sentuh berkenaan ada surat perjanjian. Okey, pertama saya nak berhenti kat situ. Surat perjanjian tidak membawa apa-apa makna, sebab apabila kita melihat pelantikan Perdana Menteri semestinya ianya perlu menerusi perlembagaan persekutuan, fungsi-fungsi yang di-Pertuan Agong, perkara yang berkait dan sebagainya lah. Jadi semua ni semua ni perlu melalui proses-proses yang very spesifik. Bukannya awak pandai-pandai buat perjanjian ini, perjanjian itu. Contohnya ada satu perjanjian antara Anwar dengan Zahid, dan di dalam perjanjian itu siapa jadi apa semua itu antara korang berdua, ya. Tetapi apabila kita cerita berkenaan dengan nak jadi Perdana Menteri, ianya berbalik hanya kepada perlembagaan persekutuan. Okey. So bila dia kata surat perjanjian, saya terfikir pilihan raya baru berakhir, keputusan baru diumumkan, siapa menang siapa kalah. Jadi ada ke masa MP-MP yang baru ni tanda tangan akuan bersumpah dan sebagainya? Tak ada. Jadi surat perjanjian ni tak ada makna. Akhirnya Agong nak bukti MP-MP mana yang sokong Anwar, MP-MP mana yang sokong dia ni dia tu kan. So dari situ kita sudah dapat tanda-tanda pertama Anwar sedang menipu. Ya, dia tidak boleh beritahu secara spesifik kepada reporter. Kalau anda ada bukti yang kukuh, anda akan mewar-warkannya. Ya. Kedua, jika dah ada bukti, patutnya hari Ahad Anwar terus bergegas ke Istana Negara untuk menyerahkan bukti itu dan tunggu atau akad sumpah sebagai Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong mesti faham, ya, sebab pilihan raya baru berakhir dan hari Ahad pun boleh angkat sumpah. Ya, tetapi adakah Anwar memberi sebarang isyarat, sebarang tanda dia akan ke Istana Negara? Tidak. Ya. Sebaliknya, berbagai perkara lain yang berlaku pada hari Ahad, berbincang ini, berbincang itu, berhubung dengan nak gabung, nak bentuk kerajaan dan sebagainya. Kalau anda dah kata dah ada perjanjian, anda sudah ada majoriti, bincang apa lagi? Ya. Okey. Jadi di situ timbul tanda soal. Mungkin ada beberapa MP yang dulu yang pada mula-mula kata nak sokong Anwar, kemudian tidak mahu sokong Anwar dan sebagainya. Sebab itu Anwar tidak ke istana. Okey, tetapi perkara ini tidak diumumkan kepada kita, satu. Kedua, setahu saya
Anwar kata dia dah ada majoriti hari Sabtu kan. Sabtu pun anda boleh serahkan kepada istana. Okey, so di situ saya dah detect temberang lah. Okey, ini secara am. Saya akan masuk lebih spesifik. Kemudian seterusnya kita ada kenyataan daripada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pagi tadi. Jadi Zahid ni banyak yang dia kata ni seolah-olah dia sedang mencipta undang-undang dia sendiri. Banyak percanggahan lah. Ini memang lumrah Zahid Hamidi. Jadi saya telah menjelaskan perkara ni dalam live saya bersama Hanif dan saya ulang di sini. Jika Zahid dah kata dia ada ataupun Zahid kata memang ada satu pledge ataupun satu akuan bersumpah atau sesuatu yang ditandatangani lah, ya, yang memberikan kuasa, ya, kepada Zahid untuk membuat keputusan dan sebagainya lah. Ada perjanjian lah, ada pledge ke apa yang ditandatangani. Jadi dia kata sebarang perjanjian yang seterusnya atau akuan bersumpah yang seterusnya yang ditandatangani tidak sah. Okey, Zahid bukan mahkamah, Zahid bukan peguam negara ke apa ke untuk menyatakan sah atau tidak sah sesuatu yang sememangnya sah. Okey, apa jua anda tanda tangan sebelum itu, anda boleh berhak menandatangani akuan bersumpah baru, dan akuan bersumpah baru itu tidak boleh dikatakan tidak sah. Contohnya, pertama kali saya sign satu akuan bersumpah, saya kata saya sokong Anwar. Kemudian dalam tempoh tertentu saya berubah fikiran atas perkembangan-perkembangan terkini dan saya kemudiannya berkata tak, saya sokong Muhyiddin Yassin. Itu hak saya. Itu tidak menjadikan akuan kedua tidak sah. Kalau anda nak argue macam tu, saya boleh kata mengapa anda titik beratkan akuan bersumpah pertama, mengapa tidak titik beratkan akuan bersumpah kedua dan katakan yang pertama tidak sah. Jadi Zahid ni dia tengah cipta naratif dia sendiri seolah-olah ahli parlimen bodoh. Jadi saya harap ahli parlimen bukan bodoh. Saya harap mereka tahu bahawa kenyataan yang dilafazkan oleh Zahid dalam sidang media tu serupa tidak pernah dilafazkan. Tidak ada sebarang makna perundangan, makna apa, ya. Dan berbalik kepada perjanjian yang Zahid sebut tu, timbul tanda soal. Sebab dulu dikatakan Zahid telah menandatangani satu pledge bersama calon-calon. Zahid menafikannya sebab itu melibatkan salah guna kuasa. Jadi Zahid menafikannya. Tetapi lepas habis pilihan raya, Zahid mengingatkan mereka kepada perjanjian yang ditandatangani. Adakah Zahid sedang merujuk kepada pledge yang tular sebelum PRU 15 yang dia nafikan? Ini Zahid kena jawab. Apakah perjanjian baru atau adakah satu perjanjian baru dibuat selepas PRU 15? Ini Zahid perlu jawab. Sebab setahu saya, sebaik selepas PRU 15 sudah ada desakan agar Zahid berundur dan memang bayangan jelas diberikan oleh ramai bahawa mereka ingin sokong Muhyiddin atau kerjasama dengan perikatan. Jadi sukar untuk percaya mereka telah tanda tangani satu perjanjian dan dalam sedikit masa, dalam beberapa jam mereka sudah ubah fikiran. Jadi saya rasa Zahid sedang merujuk kepada perjanjian yang dulu dia nafikan. Okey, yang seharusnya disiasat dan saya faham sedang disiasat. Okey. Sekalipun ada satu perjanjian yang ditandatangani oleh calon-calon yang memberikan kuasa kepada Zahid, ini bermakna Zahid secara tidak langsung mengaku bahawa dia adalah calon Perdana Menteri. So jika itu adalah hakikatnya, bermakna satu lagi perkara yang tular sebelum PRU 15 sudah menjadi sah, iaitu Zahid sudah perkenakan Ismail Sabri, ya. Maknanya anda semua sudah ditipu. Dan juga anda lihat tiba-tiba pertimbangan dibuat untuk kerjasama dengan DAP dan Anwar, itu pun anda semua dah kena kencing. So inilah Zahid Hamidi dan sudah banyak temberang kita boleh lihat di sini. Seterusnya, katakan satu perjanjian telah ditandatangani. Katakan semua calon setuju Zahid jadi Perdana Menteri. Kemudian sekarang semua calon yang sudah menang menandatangani satu akuan bersumpah menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Jadi adakah oleh kerana wujud perjanjian pertama tu akuan bersumpah yang seterusnya sudah tidak sah? Tidak, ya. Zahid jangan cipta undang-undang sendiri, tidak. Ya.
yang latest adalah lebih relevan, dan akuan bersumpah baru itu adalah relevan. Dan akhirnya apa yang penting ialah perlembagaan sekali lagi. Jadi semuanya menurut perlembagaan, dan jika Agong hendak bukti, MP boleh beritahu yang saya yang sah adalah the latest. Okey, yang di mana saya sokong Muhyiddin. Itu sahaja. Zahid tidak boleh kata sebab wujud perjanjian ini yang ini sudah tidak sah. Who is Zahid? Who is Zahid? Ya, adakah Zahid atas daripada perlembagaan persekutuan? Ya. So, adakah Zahid atas daripada mahkamah? No. Okey. Dan akhir sekali, apa pun ianya adalah atas budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Jadi Yang di-Pertuan Agong kena nilai SD ni atau perjanjian ni. Dan sekalipun Yang di-Pertuan Agong ingin nilai, kalau kita lihat dari sudut perlembagaan tidak menitik beratkan satu perjanjian dalam parti. Perlembagaan buta parti. Perlembagaan ni hanya menitik beratkan ahli-ahli parlimen atau ahli-ahli Dewan Rakyat dan sokongan mereka terhadap calon Perdana Menteri. Dan jika di situ ada majoriti, maka dia boleh menjadi Perdana Menteri atau dipertimbangkan bagi jawatan Perdana Menteri. So pokoknya adalah calon Perdana Menteri perlu dapat, atau pada hemat tuanku, mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Jadi ia berkisar di sekitar keahlian dalam Dewan Rakyat, bukan perjanjian yang dibuat dalam parti ke, antara presiden parti ke apa ke. Itu hal parti. That is your business. Itu hal parti, bukan hal Agong. Agong tak perlu ambil tahu apa yang korang janji. Ya? Yang dia nak tahu adalah ini adalah ahli Dewan Rakyat, dan menurut perlembagaan saya perlu rujuk kepada ahli Dewan Rakyat. Jadi sekarang saya nak tahu ahli Dewan Rakyat ni sokong siapa. Jadi bagi saya SD ni lebih bermakna daripada apa-apa perjanjian yang telah ditandatangani dengan Zahid. Jadi Zahid ni, penyakit dia ni, dia fikir dia pandai, tapi dia bukan begitu cerdik. Dia bukan begitu cerdik. Faham tak? Okey. So ini lagi satu temberang yang dibuat dalam sidang media. Kemudian mereka kata Muhyiddin tipu. Kononnya Muhyiddin tak ada majoriti. Okeylah, maknanya kalau dia sana tak ada majoriti, maknanya ada satu tempat tu ada majoriti. Dan oleh kerana Anwar dah kata dia ada majoriti tapi tidak pernah tunjuk bukti, maka kita anggap itulah majoritinya. Persoalannya, hari ini Muhyiddin dah menerusi Hamzah Zainuddin, sudah umum bahawa dia telah hantar 112 lebih SD sebagai bukti kepada Yang di-Pertuan Agong. So sekiranya anda UMNO mendakwa itu tidak betul, sekiranya PKR Saifuddin Nasution mendakwa itu tidak betul, maknanya ada satu pihak dia pun ada majoriti. Bila dah ada majoriti, maknanya anda ada bukti majoriti, contohnya dalam bentuk akuan bersumpah, maknanya semua perbincangan sudah diselesaikan. So apa lagi yang tengah bincang, apa lagi tengah press conference, pergilah hantar dekat istana. Lagi satu temberang kita boleh detect. Nampak setakat ni berapa temberang dia. Lepas itu Zahid kata dia minta extension. Kalau minta extension, okey. Kemudian kita berbalik kepada Anwar. Anwar pula berbincang dengan UMNO pagi tadi, dan dia kata, saya bacakan satu kenyataan daripada Anwar. Dia kata dia yakin akan berjaya membentuk kerajaan dan mengetahui kerajaan. Macam mana pula yakin? Katanya ada majoriti. Sekarang yakin, tak hantar SD lagi kepada istana. Kemudian sedang berbincang dengan pihak, kata Anwar, perbincangan berkisar dengan UMNO ni, berkisar di sekitar ini, berkisar di sekitar itu. Anwar, rakyat tidak tahu, tak nak tahu perbincangan anda dengan UMNO ni berkisar di sekitar apa. Rakyat nak tahu kenapa dok bincang sekarang, mengapa belum hantar SD kepada istana. Okey, saudara-saudari, sudah ada kecemasan di dalam kem Anwar dan kem Zahid disebabkan mereka tidak ada majoriti, dan mereka sudah tahu, mereka terperangkap. Sekarang ni Muhyiddin ada majoriti dan Muhyiddin bakal jadi Perdana Menteri. Jadi mereka sedang membeli masa, dan sebab itu mereka telah meminta penangguhan daripada Yang di-Pertuan Agong, dan penangguhan ini telah diberi sampai 2 petang esok. Setelah membeli masa ni, sekarang ditimbulkan persepsi kononnya
mereka hendak memerincikan kemungkinan-kemungkinan. Tapi dulu dah kata benda sudah dimuktamadkan. Sekarang nak perincikan. Mengapa Anwar nak terlibat dengan pemerincian ini? Cuba anda fikir. Anwar sah tidak bekerjasama dengan perikatan. Itu sudah dinyatakan. Perikatan tak mau kerjasama dengan PH. Jadi perikatan kita tolak tepi. Jadi semestinya untuk bentuk kerajaan, Anwar perlu bincang dengan UMNO. Tapi kata Anwar sudah ada majoriti. Maknanya Anwar memang sah kalau kerjasama untuk bentuk kerajaan adalah bersama UMNO. Dan sudah ada majoriti, maka pergilah istana tunjuk majoriti itu. Dan ini turut bermakna Zahid sedang menipu bahawa kononnya mereka belum putuskan nak kerjasama dengan siapa. Sebabnya kalau ikut kenyataan Anwar dan kita anggap kenyataan Anwar itu betul, maknanya Zahid memang nak kerjasama dengan Pakatan Harapan. Dan kita sudah lihat di Perak sudah ada kerjasama dengan Pakatan Harapan. Kita lihat di Pahang sudah ada kerjasama dengan Pakatan Harapan. Jadi memang niatnya adalah untuk kerjasama dengan Pakatan Harapan. Kemudian dia beli masa. Dia beritahu dalam press conference MP-MP ni tidak kalau mereka tanda tangan perjanjian bahawa ianya tidak relevan kerana mereka sudah ada tanda tangan perjanjian ini. Dia temberang, itu tak tepat, tapi dia temberang. Okey, so dia beli masa dan sekarang kononnya dia masih nak buat perbincangan-perbincangan. Tapi kita sudah tahu, kalau kita put two and two together, kita buat kaji rentetan peristiwa, kita sudah tahu dia sebenarnya hendak bentuk kerajaan dengan Anwar. Dan oleh kerana dia mendakwa secara palsu bahawa apa-apa yang ditandatangani oleh MP-MP tidak sah, maka dia kata putus ada dalam tangan dia, maka tunggu apa lagi? Consider, kita anggap sudah selesailah segalanya. Jadi buat apa minta penangguhan? Teruslah suruh Anwar pergi ke istana dan tampilkan semua bukti. Nampak? Okey? Sebenarnya nak beli masa ni saya rasa nak cuba ubah fikiran MP-MP UMNO supaya membuat satu lagi akuan bersumpah untuk contohnya sokong Anwar. Okey. So akhir kata sebenarnya apa yang Zahid telah lakukan ialah beli masa kerana mereka sudah tahu mereka sudah kalah. Okey. Dan apa yang berlaku dalam media ni adalah satu lagi temberang Zahid Hamidi, satu lagi temberang Anwar dan satu lagi kekucar-kaciran yang sedang ditimbulkan oleh dua manusia ni. Okey. So itu penjelasan saya. Dan kalau saya bercakap lagi, banyak lagi temberang yang saya boleh tunjukkan, tetapi saya nak berhenti di sini. Cuma saya nak ulas apa yang disahkan oleh Hanif Katri dari sudut Perlembagaan Persekutuan pula. Ya, memang sah. Ya, anda rujuk kepada live saya bersama Hanif Katri di YouTube Regi J.C. Ritaudin. Tetapi memang secara sah, saudara-saudari, ya, secara sah, sekiranya MP-MP UMNO menyokong Muhyiddin dan Zahid cuba ambil tindakan, parti cuba ambil tindakan, oh ini tak betul, kemudian dia pecat, itu sudah salah. Apa penjelasannya anda rujuk kepada Tuan Hanif. Dan apa sekalipun andai kata juga dipecat, mereka tidak perlu kosongkan kerusi di Parlimen. Mengapa? Mungkin anda tanya, mengapa Regi tak payah kosongkan sedangkan ada undang-undang anti lompat parti? Anda rujuk kepada live saya bersama Hanif Katri. Pergi ke YouTube Regi J.C. Ritaudin, pergi ke kolom live dan rujuk video terkini di sana. Jadi Hanif telah menjelaskannya sejelas-jelas mungkin dan benda ni sudah berada di bawah pengetahuan Yang di-Pertuan Agong, di bawah pengetahuan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan di bawah pengetahuan MP-MP ni. Malah ia sebenarnya sudah berada di bawah pengetahuan Anwar, Zahid, semua sebenarnya tahu. Okey. So dalam usaha membeli masa ni mereka timbulkan persepsi, oh kalau anda tidak ikut dasar parti anda akan dipecat. Lagi satu, sentuh pasal dasar parti ni saya pun dah jelaskan. Kalau ikut dasar parti sebenarnya Zahid tidak ada hak untuk menghalang MP-MP UMNO sokong Muhyiddin. Sebab apa? Sebab dasar parti yang ditetapkan oleh Perhimpunan Agung UMNO atau PAU menurut Perlembagaan UMNO tidak boleh diatasi oleh mana-mana badan lain melainkan PAU seterusnya atau mesyuarat
agung khas atau mesyuarat agung tergempar. Selain itu, MKT tidak boleh atasi keputusan PAU. Jadi apa keputusan PAU? Keputusan PAU is no Anwar no DAP. Dan MP-MP yang ada sekarang ni, mereka sebelum PRU 15 adalah calon. Jadi mereka masuk dan bersetuju untuk bertanding atas pemahaman dasar yang ditetapkan oleh UMNO bahawa no Anwar no DAP. Jadi selepas mereka dah menang, kemudian Zahid paksa mereka kerjasama dengan Anwar atau DAP, pertama sekali tak boleh, Presiden tak boleh buat. Presiden perlu buat keputusan dasar menerusi MKT. Namun MKT pun tak boleh mengatasi keputusan PAU no Anwar no DAP. Dan ketiga, kalau anda suruh sekarang MP-MP ni sokong Anwar no dan sokong DAP, anda kira dah menipu MP ni. Jadi ianya tidak sah kerana MP ni bersetuju bertanding atas pemahaman bahawa no Anwar no DAP. Jadi atas dasar itu, sekiranya MP ini membuat keputusan tidak kerjasama dengan Anwar dan DAP, MP ini sebenarnya menuruti dasar parti. Okay. Apa sekalipun, saya ingatkan anda kembali, dan saya ulang semula, perlembagaan buta parti, apa yang penting bagi Agong, saya nak tahu MP mana sokong siapa. Itu sahaja, tak lebih tak kurang. Perjanjian kau dengan orang lain yang tak ada termaktub dalam perlembagaan, jangan susahkan saya. Okey. So nampak tak? Temberang Zahid dan Anwar yang hanya membuang masa anda, hanya membuang masa media. Okey. Apa yang kita hendak ialah tunggu masa yang ditetapkan oleh Agong, kemudian proses-proses istana bermula, dan diharapkan demi kestabilan buat masa ni, ya, tak payahlah kita ada bekas banduan, tak payahlah kita ada orang yang mungkin jadi yang sedang menghadapi kes jenayah di mahkamah. Kita tak payahlah ada Perdana Menteri yang bukan hanya boneka kepada Zahid, malah sudah terbukti dia sudah dipermainkan oleh Zahid, kerana Zahid secara tidak langsung sudah mengaku ada perjanjian sebelum PRU 15 di mana dia minta calon-calon tanda tangan sokong dia sebagai Perdana Menteri. Jadi tak perlu semua depa ni. Ya, tak perlu semua depa ni. Apa yang kita perlu ialah satu kerajaan yang selepas Pakatan Harapan ialah Perikatan Nasional. Jadi bagilah Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Okay, so kita cuma nak satu kerajaan no kleptokrat, no Zahid, dan memandangkan apa yang sedang berlaku, no Anwar. Okay. So jika ada soalan, saya akan luangkan masa 2 minit. Okay. Ya, betul. Takkan MP UMNO kena pecat sebab ikut arahan PAU. Tapi apa sekalipun, dengar penjelasan Tuan Hanif, iaitu walaupun undang-undang anti lompat parti itu wujud, tetapi dengar penjelasan dia dalam live saya. Pergi ke YouTube Regi Siri Taudin, pergi ke kolom live dan tengok video yang pertama. Mengapa sekalipun mereka dipecat, ya, mereka tidak, dan kerana memilih Muhyiddin, mereka tidak akan hilang keahlian dalam Dewan Rakyat. Itu adalah pembohongan Zahid kepada MP-MP, dan MP-MP memang tahu benda ni, Agong tahu benda ni, semua tahu benda ni. Jom sokong Tun Mahathir. Okey, Tun Mahathir saya memang sokong. Saya ni mendukung prinsip perjuangan Tun Mahathir. Saya kekal bersama Tun Mahathir. Itu tak akan ubah. Cuma sekarang ni pilihan raya dah akhir dan kita hendak tentukan siapa bentuk kerajaan. Dan what Zahid Anwar is doing now is all rubbish, is nonsense, membuang masa dan terus memperkotak-katikkan proses perundangan, politik negara dan sebagainya. Ya, sebetulnya Zahid perlu letak jawatan. I tak faham mengapa dia masih Presiden UMNO. Ya. Dalam PAU ada seorang tulis ini, dalam PAU ada sebut no PPBM atau no bersatu lah. Itu merujuk kepada pilihan raya. Ya, itu merujuk kepada pilihan raya. Pergi baca balik betul-betul resolusi PAU.
Ya. Bukan cerita pasal bentuk kerajaan selepas tu. Okey. Jadi anda sudah kena kencing. Bukan hanya banyak ramalan saya betul, melainkan ramalan bagi GTA Perikatan dan Warisan. Bukan hanya hampir semua ramalan saya tepat. Ramalan saya, dakwaan saya bahawa ada kerjasama Zahid Anwar ni sudah tepat. Ya, lepas pilihan raya mereka tak kisah pasal anda semua. Hari pilihan raya Cina berpusu-pusu nak pergi undi. Ya, pergi undi, sokongan terhadap DAP dan sebagainya. Anda semua sudah kena kencing. Saya pergi luar sana, saya bercakap dengan beberapa orang Cina, cakap saja mereka sudah bengang gila dengan Zahid, dengan Anwar. Ya, begitu juga ramai Melayu yang saya jumpa, mereka fed up gila. Ya, dan pilihan raya umum ke-15 membuktikan bahawa rakyat tidak lupa. Benda yang berlaku 3-4 tahun dahulu selepas PRU 14, mereka balas dendam pada PRU 15. Jadi rakyat tidak lupa. Biar lazimnya benda yang berlaku lama dulu-dulu ni rakyat lupa. Tapi kali ini tidak lupa. Dan anda fikir mereka akan lupa pada PRU 16? Tidak akan lupa. Zahid, UMNO ni semua akan pupus terus. Sebab apa? Sebab sekarang nak kerjasama dengan DAP. Rakyat sudah tak kisah. Apa yang mereka nak ialah cuma undi anda. Okey. Sehingga kita berjumpa di lain masa lah. Saya tak sihat. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.